Maju. Maju. Cantik maju. Of course, dia punya logo negara juga ada Angkor kan? Angkor Wat. Angkor Wat. Aku rasa dia yang ada sungai terpanjang di Asia Tenggara tak silap aku. Oh. Dan juga tasik terbesar. Tasik Mekong tak silap aku. Tak pasti kalau tempat untuk Cambodia ataupun rasanya Cambodia lah tasik Mekong tu. Ya, aku tak terkejut lah kalau tasik Mekong tu antara tasik terbesar sebab Mekong catfish tu adalah ikan keli yang agak besar. Selalunya memang ni kan, memang kalau kita bicara kita orang memancing Mekong catfish ataupun caw peraya, ini adalah ikan-ikan yang menjadi target. Dan memang banyak pemancing-pemancing Malaysia pergi ke Kemboja sebenarnya untuk memancing selain daripada Thailand dan negara-negara jiran lah. Betul tu. Sekarang ni betul lah. Biggest freshwater lake in Southeast Asia di Cambodia, tapi nama dia adalah Tonle Sap Lake. Tonle Sap Lake. Mekong tu dia river. Sungai Mekong. Baik, dan satu lagi circle yang mungkin menjadi untuk pasukan Malaysia 1. Ada harapan sebenarnya untuk pasukan Malaysia 1 untuk memecut pasukan Vietnam 1 daripada game ini sahaja. Hanya perkara ini boleh menjadi realiti, tapi betul-betul pasukan tuan rumah seolah-olah diberikan penghormatan untuk mengambil semua hotspot di bahagian tengah. Dengan Cambodia 2 berjaya mendapatkan Pekado. Mereka juga ada Pochinki untuk game seterusnya. Pochinki. Tapi tak ada apa-apa pelanggaran-pelanggaran yang berlaku setakat ini. Ada yang agak baik. Kita kena ingat juga benda tu berlaku di SEA Games di Vietnam sebelum ini. Ya. Di mana last game rasanya sampai ada isu kan, tak silap aku. Oh, itu aku tak berapa nak ingat. Ya, ada isu yang berlaku. Tapi pada ketika itu memang sengit antara Indonesia dan juga Vietnam. Dimenangi oleh Indonesia. Ya. Sekarang ini Indonesia masih lagi ada lead yang agak besar juga ke atas Vietnam 1, iaitu sebanyak kurang daripada 20 poin. 17. Yep. Kemudian bawah Vietnam 1, Malaysia 1, 15. Digabungkan itu 32 markah perbezaan antara Malaysia 1 dan juga Indonesia 2. 32 markah yang perlu dicari. Kalau daripada segi permainan yang kita lihatkan dalam qualifier, ada permainan yang ada 20 elimination point. Jadi itu adalah game yang perlu dicari oleh Malaysia 1 kalau mereka nak pecut Indonesia 2 sekarang lah. Kalau nak pecut Vietnam 1 saja, chicken pun sudah cukup. Tapi itu pun dengan mengharapkan Vietnam 1 rata di mana-mana lah. Filipina hilang 1. Timur Leste ni kadang-kadang lawak lah. Dia dapat lagi 1 poin. Oh ya. Setiap game dia somehow dia akan dapat 1 elimination point minimum. Dia dapat 1 tu dah. Macam itu KPI dia. Kan. Tapi yalah, itu pun satu benda yang orang cakap benda-benda kecil ni yang akan membantu membesarkan komuniti mereka dan juga menaikkan keyakinan mereka. Macam setiap game aku boleh dapat 1. Next game ataupun game seterusnya boleh dapat 2 pula. Next game boleh dapat 3. Kemudian komuniti dia akan menjadi besar sebab mereka dah mula believe, mereka dah mula percaya bahawa mereka boleh dapatkan kemenangan itu. Sama seperti pasukan Filipin, mereka rasakan mungkin lawan-lawan itu yang boleh dapat chicken dinner dengan 20 elimination point. Selagi mereka percaya, mereka ada harapan untuk menang. Tapi kali ni Timor Leste mungkin betul-betul akan keluar dengan dia punya KPI itulah 1. Kalian 16 ada 1 shotgun dan juga Uzi, dua-dua bagus untuk close combat. Tapi sebenarnya benda yang kau cakap tu sebenarnya kan, sebenarnya semangat itu kemungkinan besar akan diberikan oleh tim Malaysia lah. Kita semasa PMCO 1, PMCO 2, kita lah tim tu kan. Ya. Yang nombor 16, 15, 17, 18 sederet selalunya. Tapi Timor Leste keluar satu mata dan
lepas 1 tahun saja berada dalam arena PUBG Mobile, semua bertukar kepada gyro dan sebagainya. Kita yang sebenarnya mula-mula sekali leading untuk kutipan kemenangan PMPLC paling banyak kan. Kita ada 2 yang baru je disamakan oleh Indonesia 2 juga, dan juga Thailand juga 2. Itulah daripada negara yang orang rasa macam kita tim-tim yang pelengkap jadual kepada pemenang C 2 kali. Aku rasa itu adalah benda yang Timor Leste juga boleh perlihatkan dan improve lah. Oh ya, memang betul. Tapi untuk pasukan Judo Gang berbagi 3 itu, ya memang mereka punya testing ground. Testing ground yang aku rasa menyebabkan keyakinan mereka sangat-sangat tinggi adalah kerana mereka bermain di sama ada PEC atau PEI kan. First, mereka punya appearance dan mereka mendapatkan nombor dalam top 8 juga. Dan keyakinan tu dia betul-betul bawa sampai ke PMPL. Menarik permainan yang ditunjukkan daripada mereka pada ketika itu. Sampai sekarang masih lagi berada kedudukan baik, top 3. 3 negara yang berbeza, cuma menarik untuk kita perlihatkan adalah Thailand tidak berada dalam top 3 maupun top 10. Benda yang sangat asing. Itulah ceritanya bagi permainan di SEA Games edisi ke-32 ini. Snipes. Kau perasan tak baju-baju yang belah Indonesia, betul Malaysia satu pakai? Semua pakai baju berkola. Tapi kalau Malaysia 2 dia orang pakai jaket Harimau Malaya tu. Ada tu semangat. Ada kelainan sikit. Ya. Untuk membezakan antara 2 pasukan itu. Tapi skema warna sama je lah. Ya. Warna harimau, Yuhai. Ada sedikit keselesaan untuk pasukan Malaysia 1 mendapatkan kelengkapan mereka. Ini mungkin, tu dia. Total elimination untuk Yuhai 15, total damage 3,930, net elimination tiada. Average elimination 1. Jadi Yuhai ada prestasi yang sama dengan keseluruhan pasukan Timor Leste. Yuhai boy. Tapi melihat performance mereka, kita boleh rumuskan lah tim ini mungkin masih lagi belum ada saing di PMPL MY. Rasa masih lagi akan dominan. Pencabar terdekat mungkin adalah U2 lain, tapi Kenny akan pulang semula ke arah Raven. So itu adalah sedikit perbezaan. So dia ada lone player. So kita tahu kalau mereka boleh mencabar tim yang begitu dominan, dia berturut-turut kan dia menang PMPL MY kan. Ya, 2 kali berturut-turut. So, mungkin ada peluang sekali lagi. Cuma edisi terbaru ni cuma tak ada Yuhai lah. Dia kurang dominan tetapi masih lagi nombor 1. Manakala macam Kenny pula akan berpindah kepada pasukan tak ada boleh bagi tahu lagi. Bahawasanya kita cakap Raven je lah. Raven. Ichi. M4 di tangan, 40 peluru di dalam M4 beliau. Zai, 30 peluru dalam M4. Melihat. Dia melihat rakannya saja dalam skop tersebut. Semua orang memakai skin yang sama. Sebenarnya senjata tidak dibenarkan Betul. Akan ditunjukkan sekarang ini. Malaysia. Satu betul-betul agak jauh dan mereka mungkin akan berserempak dengan Malaysia 2 juga. Ya, itulah yang aku tak nak tengok pada waktu ini. Secara personal, mungkin akan bertemu dengan pasukan Malaysia 2, melainkan pasukan Malaysia 1 mereka suka juga buat orang kata rotasi yang agak fancy ni, ataupun yang bukan kata bukan-bukan tetapi yang lain daripada yang lain. Jarang sangat mereka nak masuk straight up pergi ke depan. Tadi dari Lunar Circle untuk Miramar pun kalau ikutkan boleh je mereka pergi masuk straight daripada bahagian bawah, tapi tidak, mereka membuat rotasi yang terus pergi ke bahagian utara untuk menjaga tempat keluar. Ya, membuahkan hasil juga dengan Yuhai dapatkan nombor 4, tapi tertanya-tanya juga sebab kalau mereka masuk straight tadi masih boleh ada 4 player untuk jaga bahagian bawah. Sebab rotasi mereka gagal sikit, tapi tu dia. Black Sophie akan dijatuhkan oleh bukan Too Smile tapi Smile daripada pasukan Myanmar. Sempat untuk menyembunyikan diri di belakang satu kenderaan, tapi satu grenade tangan akan dibaling oleh Smile, menyebabkan pengakhiran untuk Flag Sophie mungkin. Yap, betul. Ya, Malang hilang 1, terpaksa bermain yang 3 sekali lagi. Okay, Malaysia 2, 68 mata di dalam tangan mereka. Lagi mencapai markah 70 itu. Smile nampak beberapa target untuk ditembak. Tembakan beliau tidak mengenai sasaran. Membazirkan peluru je Smile.
Tembak lah. Oh. UI dapatkan Zai, UMP. Dudukan dekat-dekat tu. Oh, UI dapat akan terus. dapatkan Zai. Ya, dengan mini pula tu. Tapi macam Ya. biasa kita akan lihat batu. Okay. Dia tunjuk guys, dia tunjuk. Jangan risau. Dia tunjuk Ya. ini. Kali pun dia tunjuk juga pasukan Malaysia. Selalunya susah betul nak tengok. Di snipes akan diperhatikan oleh visual kita. Tidak boleh terlalu terlajak dekat sini sebab sebenarnya Malaysia satu dikepung, di sandwich antara dua pasukan. MY juga. Myanmar satu, lepas tu ada Malaysia dengan Malaysia dua akan sandwich mereka. Di snaps tak boleh berjalan dengan terlalu leka. Terlalu leka mungkin akan menerima hukumannya, tapi pada waktu ini Artates, kenapa nak sebut Arteta saja ni? Akan di knockdown. Mungkin akan terbunuh. Ditinggalkan saja. Tidak akan lakukan apa-apa di sini. Penti akan bergerak dengan kenderaan beliau. Laos mendapatkan mata penyingkiran itu satu mata. Sunhawk pula Miramar yang sedikit senyap saja, tapi ada banyak kill-kill yang tengah berlaku. Setakat ini 8 sudah pun terkorban. Circle seterusnya, tolongan naik atas. Atas. Oh. Ke bawah sedikit. Cambodia tuan rumah. Ada circle dan Malaysia dekat sangat antara sama lain. Ya, itu yang merisaukan sebenarnya. Circle tu pergi ke mana pun tak kisah sangat, tapi disebabkan oleh perkara yang berlaku ini bermaksud Malaysia kena untuk mungkin melanggar sesama sendiri. Walaupun Malaysia 2 sebenarnya telah memulakan langkah dengan agak laju untuk masuk ke bahagian tengah-tengah. Jadi mungkin ini berita baik untuk pasukan Malaysia 1. Mereka tidak perlu berlawan dengan pasukan Malaysia 2. Walaupun pasukan Myanmar akan dilanggar oleh pasukan Malaysia. Yuhai pergi masuk ke dalam, tapi nyawa Ichi sudah pun dinaikkan. UMP ni ada 25 peluru saja kena. Tapi itu ada backup dari belakang. Yuhai akan selamat. Mika akan menyelamatkan keadaan. Oh, dan bersih mungkin untuk pasukan Malaysia. Myanmar 2 tinggal 1 saja. Semal tidak akan kontes. Tidak akan mempertandingkan, tidak akan mempertaruhkan nyawanya di kawasan itu, dan pasukan Malaysia 1 ada kemasukan yang agak lancar dan mereka akan recover. Mereka akan memulihkan kembali keadaan kepada 4 player. Oh, calculated push juga. Yuhai di knockdown tapi dia terus ada cover. So player itu dapat end beliau. Akan datang pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan keadaan. Satu lagi mata penyingkiran. Malaysia 1 betul-betul mencari mata penyingkiran pada waktu ini, mengetahui mereka boleh cabar Indonesia 2 dan mereka tak boleh harapkan Indonesia 2 untuk tusun all the game. So mereka kena make sure mereka dapat mata yang lumayan juga. Double digit all the way mereka boleh kejar Indonesia 2. Sando MP di dalam tangan, 25 peluru ada di tangan beliau. Loki pula sekarang ini. Peluru M4. Rosemary di knockdown. Ini tidak begitu mengembirakan kalau anda peminat Indonesia. Malaysia 1 sudah pun tinggalkan 12 mata round lepas oleh Malaysia 1. Dan Vietnam 2 juga di belakang mereka sedikit sahaja. Killing spree untuk Filipina 2, 5 mata penyingkiran. Ya, betul. Indonesia 1 sudah pun kurang 1 player dia secara kekal. Ini bermaksud gap ataupun jurang di antara Malaysia 3 dan 4 sudah menjadi 14 sekarang ini. Sukar untuk mengejar 14 markah itu tanpa sebarang. Kalau tidak mendapatkan winner-winner chicken dinner, kita tengok pemenang nombor 2 dan 3 selalunya markah dia dalam lingkungan 12 ataupun 13. Jadi untuk memecut dengan sekadar meraih nombor 2 sangat sukar, dan untuk mereka mendapat nombor 1 pula bagi pasukan Indonesia 1 jarang-jarang dengan 3 player boleh bawa. Damn good. Permain, kau perasan tak Jay? Cara permainan Malaysia 1 ni kan sebiji macam cara permainan jumper bersama dengan Judo 2020 tu. Ya. Mereka tidak lagi bermain di kawasan tengah, instead mereka bermain di kawasan hujung-hujung circle. Dan ia menjadi sebab firepower yang ada pada aku tarik balik. Aku rasa cara permainan mereka lebih sama semasa Jumper dan juga Mika bersama dengan Axis Red One pada ketika itu. Ya, betul. Saya tarik balik. Masa Mika bersama dengan Voke. Ya. Yang tu paling betul. Yang tu aku boleh relate dengan tanpa berfikir panjang. Memang betul. Maksudnya dia main daripada hujung pada ketika ada Voke pada waktu itu. Memang mereka main dari hujung, push sedikit demi sedikit ke tengah-tengah, dan dalam perjalanan tu dia boleh dapat 1, boleh dapat 2, dan dapat 1 dapat 2, dan dia lakukan benda ni dalam 3-4 circle. Dia bertukar-tukar, bertambah-tambah menjadi berbelas-belas elimination.
Benar sekali. Dan Gig juga ada cara permainan itu kan sebelum termasuk Mika semua, permainan perlahan mereka. So, boleh dihybridkan. Gosu sekarang ni ditunjukkan kepada kita. Vietnam belum lagi ada apa-apa mata penyingkiran, tetapi Myanmar 2 sudah pun keluar ke satu mata penyingkiran. Garang. Vietnam 2. Dia hampir dah pecut. Indonesia 1. Okey. Laos 2. Satu elimination saja terkeluar di nombor 14. Tiada markah tambah. Alamak, ini yang diharapkan tidak berlaku tapi berlaku juga akhirnya. Sebab ingatkan tadi pasukan Malaysia 2 dan Malaysia 1 sudah pun berakhir perlawanan mereka, tapi tidak, ia akan berjumpa lagi di depan-depan. Ini terakhir juga setelkan jumper dapat yang kedua, tapi dia akan knockdown. Mereka tak tahu sebenarnya ni Malaysia lawan Malaysia, kerana belum lagi yang terbunuh secara kekal. Tapi jumper akan dibunuh oleh Ponbit. Masa penyingkiran itu pun tidak akan diberikan kepada Malaysia 1. Yuhai masih belum dipegang. Snipes membantu Mika dan baru datang untuk membantu. Tapi kedudukan habis sukar untuk Malaysia 2. Tapi Malaysia 1 tak boleh terlalu berada di hadapan kerana Indonesia 2 boleh menembak. Oh, tu dia jatuh. Damn good. Satu balingan yang sangat-sangat cantik sekali tapi dia pergi ke depan. Iko last man standing. Dia akan dikepung dan dia akan diratakan 2 markah tambahan untuk pasukan Malaysia 1. Malang sekali untuk Malaysia 2 terjumpa dengan Malaysia 1 awal-awal ini dan clean fight sebenarnya untuk Malaysia 1 tadi hampir-hampir saja dapat dikorbankan Yuhai. Akan tetapi backup yang sampai pada waktu yang tepat. Malaysia 1 masih lagi meneruskan kecemerlangan mereka agar tidak dipecut oleh pasukan Vietnam 2 pula yang sedang mengejar. Tadi kita concern ourselves ataupun kita risau dan sedikit gementar dengan kenaikan Indonesia 1. Indonesia 1 tersangkut pula markah dia. Vietnam 2 pula yang betul-betul nak farm, betul-betul nak bertani dekat sini, nak mencari di mana elimination yang bolehkan kita mendapatkan pingat-pingat gangster sekurang-kurangnya. 4 mata sudah mereka kumpul, keempat-empat player mereka juga masih lagi hidup, kedudukan mereka juga agak baik. Tapi Vietnam 2 dan juga Malaysia 1 ada jodoh yang baik juga di Miramar. Mungkin sebab itu rotation yang dilakukan oleh Malaysia 1 sedikit berubah. Mereka tidak berjumpa di luar circle bersama dengan Vietnam 2. Laos mendatangkan Filipina. 1 jatuh. Yang lagi 3 sekarang ini tengah melakukan rotation. Kan Kasido akan ditembak bertubi-tubi. Belum lagi di knockdown. Smoke di baling. Mereka akan lepak di kawasan ini terlebih dahulu berdepan dengan tim Laos. Mereka agak jauh juga. Kasido betul-betul nak menyembunyikan diri beliau. Oh ya, memang betul. Tapi untuk pasukan Malaysia, satu benda lah kita boleh katakan sekarang ini, semua game mereka menjadi untuk pasukan Malaysia 1. Semalam mereka gagal di dalam Miramar ini. Miramar yang kedua kalau tidak silap dengan tiada mengumpul markah langsung. Benda itu masih lagi berulang untuk pasukan Malaysia 2, tetapi untuk Malaysia 1 dah ada kayu ukur yang agak baik untuk mereka dan mereka mendapatkan circle yang agak baik juga. Dekat sini hanya bahagian Cambodia saja yang boleh menembak mereka. Begitu juga dengan pasukan Thailand. Tetapi untuk pasukan Thailand macam gusar sikit untuk melakukan apa-apa tembakan. Mungkin momentum ini akan membantu pasukan Malaysia 1 untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang sangat-sangat diperlukan. Manakala untuk pasukan Indonesia 2, mereka masuk di kawasan yang penuh dengan orang juga di bahagian kanan map kita. Ya, benar sekali dan kita lihatkan Vietnam 1 juga sekarang mengorak langkah ke tengah-tengah circle. Kali ini kalau pergi tengah circle rasanya itu kedudukan yang agak baik. Untuk dikawal, senang untuk dikawal sedikit kawasan itu dibandingkan dengan circle-circle sebelum ini. Tapi Laos berjaya untuk meratakan Filipina. Hilang terus 11, 1 elimination point. Kelihatan jalan sudah pun dibuka oleh Rabis untuk yang lain-lain masuk ke dalam. Bagi Vietnam 1, Vietnam 2 menambah satu lagi mata penyingkiran menjadikannya 5. Tapi kawasan atas kosong milik Malaysia 1. Kedudukan nampak sedap, tapi tak boleh lupakan Indonesia 2, mereka ada 3 mata. Itu memang betul. Yang menjadi masalah untuk Malaysia 1 juga, mereka sebenarnya rapat dengan pasukan Thailand. Walaupun Thailand bukan yang terbaik sekarang ini di nombor 12, tapi mereka masih lagi pasukan Thailand. Itu akan menjadi masalah. Bukannya mereka tidak tahu menembak, mungkin nasib saja tidak terlalu baik. Tapi kalau head to head fight, Thailand dengan Malaysia masih lagi boleh kalah Malaysia. Satu benda yang sedikit merisaukan kedudukan itu. Jadi mungkin diharapkan konsentrasi di bahagian kanan map ataupun di bahagian timur map ini akan meleraikan dan memberikan ketenangan sedikit kepada pasukan Malaysia daripada segi firefight yang mereka mungkin terpaksa ambil. Kalau boleh, ambil daripada jarak jauh saja sebagaimana macam mungkin tim Korea suka lakukan. Yami dijatuhkan oleh Vietnam. Yang kedua lapar juga di knockdown sekarang ini. 2 orang dijatuhkan sebenarnya. Potato juga jatuh. Tapi itulah Indonesia 1.
Kedudukan sukar bagi Indonesia 2. Dengan kemasukan Vietnam 2 yang begitu-begitu panas bagi map Miramar ini. Mereka kena lakukan revival secepat mungkin. Mereka berjaya lakukan satu. Mereka kena bangunkan yang kedua secepat mungkin. Keluar di sini, Vietnam 1 akan terlalu dekat. Dengan advantage yang mereka ada dalam circle sekarang ni, Vietnam 1 confirm akan dapatkan mata. Dan Frankie dapat satu, Yami dibunuh secara langsung. Firepower Indonesia 2 sekarang ni J, baru je dikurangkan kepada separuh. Ya, memang betul. Walaupun Yami itu satu orang saja, itu satu orang yang banyak kali memberikan mereka kemenangan besar. Dia juga mampu untuk solo menang winner-winner chicken dinner dekat Miramar ini. Dia telah buktikan. Tapi untuk pasukan tuan rumah, Skynin ada DBS tadi, rakan dia juga nampak ada Mark 14. Mungkin ini kemenangan besar untuk Cambodia dan nampak seperti itulah dia. Dengan 4 elimination di dalam tangan, markah berjaya dikumpulkan, Cambodia 1. Ini bukan pemenang chicken dinner tadi. Pemenang chicken dinner tadi ialah Cambodia 2. Tetapi dua-dua pasukan Cambodia betul-betul perform pada waktu ini. Dan macam yang dikatakan tadi, Vietnam 2 betul-betul ada momentum. Mereka nak cuba ratakan pasukan Indonesia 2. Dan pasukan Malaysia, kemasukan mereka ke dalam circle, ada satu halangan, Thailand. Oh, ini yang kau cakapkan sebenarnya, yang benda tu memang betul. Firepower diorang ni tak dapat dipandang rendah. Inilah The Infinity Plus Beer. Tim yang sangat-sangat kuat, tim yang agak legendary, dan mereka ada Mela. Kita ada Mika, kita ada UI. So kita akan harapkan mereka dapat meratakan skuad tersebut. Damrud di dalam satu bagi. Circle berkata mereka, fight ini perlu di-force. Perlu dipaksa untuk dilakukan dan Malaysia wajib menang. Indonesia 2 daripada kawasan atas itu. Ada kawasan high ground untuk mereka guna pakai pada ketika ini. 4 mata penyingkiran untuk Malaysia 1. 27 orang masih lagi hidup dengan 8 tim. Semua tim akan ada 1 mata placement minimum. Cuma malangnya pada waktu ni J, 1 sampai 6 semua masih hidup. Ya, itulah. Dan satu lagi yang malang untuk pasukan Malaysia 1 sebenarnya ialah mereka boleh diperhatikan oleh banyak pasukan Indonesia 2 boleh nampak mereka. Pasukan Myanmar ke tadi yang ada dekat hujung-hujung tu, ataupun Cambodia 2 mungkin juga boleh melihat kepada pasukan Malaysia selain daripada Thailand ini. Walaupun mereka di depan mata mereka jumpa dengan Thailand, tapi ini bukan satu-satunya seteru yang mereka kena lawan. Dan Malaysia macam melakukan satu tindakan yang aku nampak mungkin bijak kot, sebab nampak macam mereka boleh rotate dengan agak baik. Mereka akan mengabaikan Thailand, masuk ke tengah dulu. Malaysia 1. IQ 2400 di situ oleh mereka. Jalan dibuka, kemasukan dilakukan terlebih dahulu. 27 orang masih lagi hidup. Sekarang ni kita lihatkan Cambodia. Tuan rumah akan berjumpa dengan tim daripada Vietnam. Tapi Vietnam lakukan splitting. Dia buat 2-2 dekat sini. 2 kena lawan Cambodia, 2 lagi kena lawan dengan Indonesia 2. So mereka sebenarnya berada di kedudukan yang lebih sukar untuk dimainkan kalau dibandingkan dengan Indonesia maupun Cambodia yang sudah pun ada dalam circle. Lebih dalam daripada mereka. Dan mereka ada number advantage 3 dan 4. Tapi Damrud akan dijatuhkan oleh Pov terlebih dahulu. Ya, itu yang aku risaukan sebenarnya. Cambodia 2 nampak sebenarnya pasukan Malaysia pergi ke mana. Dan itu juga akan memberikan informasi kepada pasukan Indonesia 2 untuk menembak pasukan Malaysia sekarang ini. Damrud pula terlalu jauh untuk diselamatkan. Mereka kekurangan mobility. Pada ketika ini, Indonesia mula mengorak langkah ke hadapan sedikit demi sedikit. Mereka tidak perlu fikirkan perkara itu sebenarnya kerana mereka ada circle selamat. Damrud ini knockdown belum lagi dibangunkan. Tetapi player 3 orang lagi itu ditekan bertubi-tubi sekarang ini. Kalau Thailand boleh pergi ke depan dekat situ, mungkin dia akan membantu. Tapi tidak. Dia akan menembak Snipes. Snipes knockdown. Yuhai masih lagi berdiri. Terlalu ramai orang melihat mereka macam kau cakap J. Keadaan nampak sedikit sukar. Chaotic. Sangat kecoh di kawasan Malaysia 1. Satu saja realistically mereka boleh selamatkan. Damn good terpaksa ditinggalkan. Aku tak rasa diorang patut dan juga boleh nak ambil risiko pergi selamatkan Damrud. Melainkan ada begitu banyak asap yang mereka dah set up. Tapi masalahnya halang satu angle, halang satu sudut untuk tembak Damrud. Ada 15 lagi angle yang boleh tembak dia. Jadi itu mungkin satu pancingan yang dibuat oleh pasukan Cambodia mungkin kerana mereka ada angle yang baik. Empat bangun dah. Oh, what? Malaysia 1 lengkap balik full squad. Dengan ini Indonesia 2, mereka tengah fokuskan ke arah Vietnam 2. Vietnam 2 dalam keadaan knockdown, sukar untuk diselamatkan. 1 sudah hilang secara langsung. 5 mata penyingkiran untuk Cambodia 1. Indonesia 2 masih lagi dalam permainan kita. Indonesia 1 masih lagi dalam permainan kita. Vietnam 1. Vietnam 2 juga dalam permainan. Cambodia 2. Sekarang yang 1 mata penyingkiran, 88 mata juga dalam permainan kita. Vietnam 2 sudah pun hilang 2 secara kekal.
2 saja tinggal. Malaysia tidak ada circle. Sekali lagi kena lawan Thailand. Tapi Mika dapatkan Logan. Manakala Damroot dijatuhkan oleh Godtuni. 1 for 1 trade. Wow. Ini betul-betul malang untuk pasukan Malaysia 1 ialah tempat yang mereka duduki. Mereka memperjudikan nasib dengan mengharapkan circle itu mungkin pergi ke arah mereka, tapi tak menjadi langsung. Pergi sikit depan, dia kena pergi gerak lagi 2 meter, 3 meter ke depan. Tapi itulah dia, Indonesia dah fokus pula kepada pasukan Malaysia. Mika akan dijatuhkan. Kalau Yuhai jatuh dekat sini, maka Yuhai tak dapat untuk selamatkan. Dan Yuhai juga akan jatuh. Snipes tinggal seorang. Malaysia tinggal 1 saja. Guys, sekarang ini mereka terpaksa lakukan permainan itu. Terlalu ramai yang melihat. 8 tim, 7 tim. Sekarang ini masalah permainan kita dengan keluarnya Indonesia. Satar akan mengambil alih Shaq yang dipegang oleh player daripada Indonesia 2. Indonesia 1, minta maaf tadi. 20 orang masih hidup. Popov mendapatkan lapar. Indonesia 2. Tinggal seorang saja yang masih lagi berdiri. 2 masih berdiri. Dan itulah Pobit dan Satar. 1 yang dijatuhkan itu lapar sudah pun dibunuh. Popov sekarang ini melihat ke arah Thailand. Kali ini Thailand. Ada 3 yang masih lagi hidup. 1 di knockdown. Tinggal 2. Gosu mendapatkan 1 lagi. Vietnam 2. Tinggal seorang. Banyak tim tinggal seorang sebenarnya. Oh. Cantik balingan grenade tersebut. Akan menyebabkan Thailand juga tinggal seorang. Wow. Sekarang ini Cambodia sebenarnya peluang paling tinggi untuk memenangi Winner-Winner Chicken Dinner berulang. Thailand baru saja keluar bersama dengan Malaysia. Malaysia akan dikeluarkan juga, meninggalkan hanya beberapa calon saja boleh dapatkan Winner-Winner Chicken Dinner di sini. Cambodia merupakan negara yang majoriti sekarang ini. 2 pasukan mereka ada dekat sini. Vietnam 1. Indonesia 2 pula masih lagi ada. Jadi kecemerlangan mereka masih lagi berterusan. Ini tidak baik untuk kita mendapatkan piala emas, pingat emas, tapi itulah. Dengan prestasi tadi, Vietnam 2 pun keluar awal. Ada sedikit ruang bernafas untuk Malaysia masih lagi mengekalkan dalam genggaman mereka sekurang-kurangnya 1 pingat gangsa. Tapi ada lagi 3 game. Lagi 3 game. Dan itu semua adalah angle map kuat bagi Malaysia 1. Terperlihatkan Vietnam 1 sekarang ini. Kalau mereka chicken, gap point semakin kecil. Dengan Indonesia 2, of course mereka datang sini dengan 1 revenge. Emas mereka digagalkan oleh Indonesia edisi 31. Kali ini mereka mahu merampas semula emas itu daripada Indonesia. Dan mereka boleh kerana mereka ada 4. Ya. Wah, kalau betul je, memang sengit sebenarnya. 3 angle terakhir antara Indonesia 2 dan Vietnam 1. Memang betul, memang sangat-sangat sengit sekarang ni. Sebab sekarang Vietnam betul-betul kena mengambil langkah proaktif untuk mendapatkan sebanyak mana elimination yang boleh. Sebab dia kena kecilkan gap antara pasukan Vietnam 1 dengan Indonesia 2. Tapi Indonesia 2 betul-betul degil, mereka tidak mahu untuk terkeluar langsung. Kedudukan mereka pun membuat splitting. Apakah maksud splitting ini? Maksudnya ialah untuk pasukan Indonesia 2, taktik mereka ialah untuk dapatkan placement point yang setinggi mungkin. Kalau belakang kena knock terlebih dahulu, yang depan masih ada. Kalau depan kena knock dulu, yang belakang tu betul-betul kena survive selama-lama yang mungkin. Itu yang mereka harapkan. Ataupun yang dekat belakang tu akan dapatkan mungkin 1-2 elimination point tambahan. Tapi untuk pasukan Vietnam sudah pun datang dengan DBS, ada dua-dua, ada DBS Bayer. Oh, tembakan dilepaskan dekat sini siapa kena. Bitcoin punya DBS lebih menyengat sebenarnya, tetapi Bitcoin juga akan knockdown. Member ini letupan kenderaan sebenarnya akan mengeluarkan beliau. Cambodia 1 hilang. Bitcoin yang di knockdown akan dibangunkan sekarang ini. Tetapi Indonesia refuse to die. Mereka akan kekal dalam permainan kita walaupun splitting 1-1. Tapi splitting itulah yang mengincreasekan mereka punya survivability rate sekarang. Mereka mencari top 2 maupun chicken dinner. Tetapi bolehkah Vietnam digagalkan oleh Cambodia 2? Yap, kalau mereka digagalkan oleh Cambodia 2, Cambodia 2 pun boleh kejar nombor 3 sebenarnya sebab mereka baru saja chicken tadi. Dengan markah yang agak banyak, mereka dalam top 6 kalau tidak silap. Sekarang ini, dengan kenaikan markah dekat sini, sebenarnya dia akan pecut banyak untuk Cambodia 2. Jadi mereka ada stakes, mereka betul-betul nak main game ini dengan sebanyak markah yang mungkin supaya mereka boleh mengejar pasukan-pasukan di dalam top 3. Masih lagi ada kemungkinan untuk mereka. Orang kata saving grace untuk pasukan Malaysia ialah gap antara nombor 3 dan nombor 4 itu lebih daripada 10 mata tadi. Jadi mungkin kedudukan mereka masih lagi dapat dikekalkan. Tetapi untuk Cambodia, hari ini adalah hari kebangkitan mereka. Satar akan menunjukkan diri. Ponbit masih lagi akan bersembunyi.
Orbi dan Satar, dua orang ni saya tinggal. High ground dipegang sebenarnya oleh Vietnam. Manakala Cambodia tadi satu dijatuhkan dengan satu balingan grenade tangan, tapi mereka betul-betul clump up together. Satar ni boleh pump-pumpat sebenarnya dekat situ. Api-api dibaling, grenade tangan dibaling, tapi dia ada satu lagi api-api saja. Tu dia ada tumpang belakang. Rata sudah jatuh pada zona biru. Vietnam lawan Indonesia team 1-2 sekarang ini. Dan Vietnam 1 on the way chicken dinner untuk mereka. Winner chicken dinner. Vietnam 1. Oh wow. Satu benda saja yang baik untuk Indonesia 2 sekarang dengan adanya kenaikan Vietnam 1, iaitu mereka naik bersama-sama. Ini menyebabkan gap itu masih lagi belum dipecut. Apa yang diharapkan Vietnam 1 akan bergembira dengan kemenangan ini, yang menyebabkan mereka mungkin rasa tak gembira sangat. Dia dapat nombor 1, nombor 2 tu pasukan Indonesia 2. Jadi markah gap yang mereka nak lakukan